Saudara ini kasih Tuhan, selamat malam. 各位主所兄弟姐妹们，晚上好。 Kita bersyukur malam ini kita boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah doa Rabu. 非常感谢主，今天呢，我们能够聚集在上帝面前， Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. 我们一起学习上帝的话。 Dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. 在之前，我们先祷告。 Bapa di surga, kami datang ya Tuhan. 因为上帝，我们来到你面前， Kami mau bersyukur kami boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah doa hari ini. 我们感谢你，让我们一起参加今天晚上的祷告会。 Pimpinlah dan berkati kami yang akan bersama-sama belajar firman 请你 Tuhan. 带领我们，祝福我们， Firman-Mu yang akan menolong kami mengerti dan juga menjalankan firman itu dalam kehidupan 你 kami. 的话也要教导我们，能够明白你的话，并且能够遵行你的话。 Berbicara ya Tuhan karena kami siap mendengarnya. 请你对我们说话，我们预备心聆 Demi 听。 Kristus kami bersyukur dan berdoa. 奉告基督的名，我们感谢和感恩。 Amin. 阿门。 Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dan kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari Amsal 18 ayat yang ke-14. 我们一起来打开圣经，我们阅读箴言18章14节。 Amsal 18 ayat yang ke-14. 箴言18章14节， Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? 人有疾病，心能忍耐；心灵忧伤，谁能承担呢？ Setiap kali kita menyaksikan pertandingan olahraga, 每次我们看一个体育比赛的时候， kita bukan saja melihat atlet yang sedang bertanding, 我们并非只是看那些出赛的运动员， namun kita juga melihat ada supporter yang mendukung pertandingan itu. 而是我们也看到有很多的支持者。 Dapat dikatakan sedikit banyak peran supporter ini mempengaruhi keberhasilan sebuah pertandingan. 那么支持者的角色呢，多多少少都会影响这次的比赛。 Para supporter ini berusaha untuk menyemangati tim unggulannya supaya memenangkan pertandingan. 那么这些支持者呢，尽量的激起他们的队伍的活力。 Dalam bahasa Mandarin ada istilah yang sering digunakan untuk memberikan dukungan bagi tim yang sedang bertanding. 在中文中呢，有一个术语是要给他们的那个参赛者的一个起劲或是精 Yaitu 力， kata jiayo. 就是加油。 Saudara sekalian, secara literal, jiayo itu berarti menambahkan minyak. 那么从字面上来呢，加油就是加添油的意思。 Jadi ketika apinya mulai berkobarnya itu menjadi redup, 当一个那火旺烧的火开始慢慢的熄灭的 maka 时候， ditambahkan minyak dan kemudian api itu akan kembali membesar. 然后你就加上一点点油，那个火就能够重新燃烧起来。 Sebuah artikel menyebutkan ungkapan jiayo bukan hanya digunakan dalam pertandingan atau kompetisi, 那么一个著作呢，有写着这个加油的术语，不是用在一个竞赛或是比赛当中， tapi juga digunakan di dalam hubungan pribadi antar manusia, 而是也用在人与人之间的关系中， yaitu di dalam hubungan kita menyemangati atau memotivasi orang lain. 就是我们人与人之间为了要激起别人的活力。 Kita melihat beberapa masa yang lalu, 我们记得在前一段日子， ketika pandemi daripada virus corona ini melanda kota Wuhan, 当新冠病毒临在武汉城市的时候， banyak orang memberikan dukungan dan menyemangati mereka. 很多人支持他们，并且施以他们各方面的援助。 Tetapi pada akhirnya virus corona ini juga melanda negeri kita. 到后来呢，这个新冠病毒也临在我们的国家中， Dampak yang ditimbulkannya begitu besar. 它的后果非常的浩大。 Kita kehilangan banyak hal-hal yang tidak pernah kita duga. 我们失去了很多我们意想不到的事情， Dampak itu mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 这样的后果呢，影响了我们经济的发展，还有社会的生活。 Banyak orang kehilangan pekerjaan dan juga penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 很 sehari-hari. 多人失去工作，并且不能够满足他们日常的需要。 Di tengah-tengah situasi seperti ini, 在这样的情形当中， dapat membuat kita kehilangan semangat. 能够使我们失去一些活力， Karena kita tidak tahu bagaimana cara memulainya kembali. 因为我们不知道要怎么样的重新开始， Dan bagaimana kita melakukannya. 而且我们要怎么做。 Kitab Amsal yang tadi kita baca memberitahukan, 刚才我们所读的箴言告诉我们， orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?
人有疾病，心人忍耐，心灵忧伤，谁能承担呢？ Bagian firman Tuhan ini bukan secara kebetulan ada dituliskan dalam kitab Amsal ini. 那么这个经文不是偶然的出现在箴言里面， Atau merupakan sebuah kesengajaan yang sengaja disisipkan pada bagian firman Tuhan ini. 或是故意的把这经文加在上帝的话语当中。 Ribuan tahun yang lalu, 几千年前， Allah menuntun dan memberikan hikmat kepada Raja Salomo. 上帝引领并且赐予所罗门智慧， Allah menuntun Salomo untuk menuliskan bagian ini. 他领导所罗门能够写这一个部分， Karena Allah tahu dalam segala kedaulatannya, Allah mengerti manusia seringkali berada dalam kesulitan, pergumulan, dan juga banyak hal yang dia tidak pernah duga. 因为上帝他的主权中，他知道人呢都时常处在一些的困难当中，一些问题当中。 Manusia juga rentan terhadap kesulitan dan penderitaan. 人对于一些问题还有一些困难都非常的脆弱， Maka nasihat firman Tuhan ini bukan hanya berlaku ketika Salomo menuliskan bagian ini. 所以上帝叫所罗门写这部分的话语的时候，不只是有效于当时， Nasihat firman Tuhan ini berlaku pada zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang. 那么这句话呢，这个经文呢，有效于以前历史、从前历史或者是现在， Dan berlaku juga pada masa pandemi ini. 也有效于当今的疫情当中。 Kita harus mengakui bahwa perasaan kehilangan semangat itu tidak mengenal pangkat dan jabatan. 我们要知道，这个失去活力呢，不是在乎于等级或者是职位， Kehilangan semangat juga tidak dibatasi oleh waktu dan musim. 而且也不限于时间和空间。 Kehilangan semangat juga berlaku kepada setiap lapisan masyarakat. 那么失去活力也出现在各个层面当中， Juga berlaku kepada setiap golongan, 而且处在任何的 baik 群 pria 体当中， ataupun wanita, 无论是男的或女 orang 的， dewasa maupun anak-anak. 无论是大人或小孩， Yang membedakannya hanyalah kadarnya saja. 分别的只是它的程度罢了。 Kalau kita diberi kesempatan mendaftarkan dari penyebab munculnya rasa kehilangan semangat ini, 如果我们被邀请列出来，为什么我们会没有活力的时候， maka kita akan menemukan banyak catatan yang muncul. 然后呢，我们就会发现我们做了很多的笔记。 Apalagi kalau kita pernah mengalaminya. 更何况，如果我们曾经经历过， Saudara pernah tidak mengalami kehilangan semangat? 你是否经历过失去活力的情形？ Tidak bergairah, 完全没有经历， tidak antusias, 完全没有 bersikap apatis, 并且不知所措， berdiam diri karena bingung tidak tahu melakukan apa. 而且安静在那边不知道要做什么。 Kehilangan semangat ini secara psikologis disebabkan karena kelelahan fisik. 那么在心理上呢，为什么会失去活力？是因为我们的肉体的情 Yang 绪， kemudian mempengaruhi suasana hati kita. 然后就影响了我们的心情。 Hal lain yang menyebabkan kehilangan semangat lebih disebabkan karena adanya kegagalan yang kita alami. 其他会引起我们失去活力，就是我们经历了一些的失败。 Saya berharap kita bukan hanya berhenti kepada tulisan yang sudah kita daftarkan tentang penyebab dari kehilangnya semangat ini. 我希望我们都不要停止在我们所列出来的个名单， Tapi munculnya kesadaran bahwa kita sedang mengalaminya. 而是我们要意识到我们已经经历了， Dan dengan jujur mengakui di hadapan Tuhan. 而且要坦白的在上帝面前承认， Dan kemudian memohon anugerah Tuhan untuk kita bisa boleh menyelesaikannya masalah ini. 并且祈求上帝恩典，让我们能够解决一切的问题。 Ada seorang tokoh dalam Alkitab namanya Elia. 圣经有一个人物叫做以利亚， Elia adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa hebat. 那么以利亚是一个非常出色的领导人， Ia berhasil mengalahkan 450 nabi Baal. 他成功的击败了450个巴利先知。 Tetapi kemenangan yang gilang gemilang itu 但是他这个很出色的胜利， harus diakhiri dengan adanya rasa putus asa dan kehilangan semangat. 他的结束却是他失去希望，或者失去心灰意冷。 Bukankah Elia seharusnya bersyukur kepada Tuhan? 以利亚不是应该向上帝感恩吗？ Dia bisa memenangkan peperangan itu. 他能够打胜这个战争， Tetapi justru yang sebaliknya terjadi. 但是反而是相反的。 Elia kehilangan semangat hidup. 那个以利亚呢，就失去生活的活力， Bahkan ia tidak lagi mau melayani Tuhan. 甚至他不愿再服侍上帝， Dan ingin segera mengakhiri hidupnya. 并且要尽快的结束自己的生命。 Sesungguhnya apa yang terjadi dengan Elia dapat juga kita alami. 实际上，
以利亚所经历的都有可能我们会经历的。 Kita dapat menjadi orang yang kehilangan semangat. 我们能够成为一个失去活力的人。 Sesungguhnya dan sejujurnya kita perlu mengakui bahwa kita tidak sekuat seperti yang kita duga. 我们要承认，我们不像我们的外表看起来那么坚强。 Kita perlu mengakui hidup kita begitu rapuh. 我们要承认我们的生活是如此的脆弱。 Maka kita perlu mendengar nasihat firman Tuhan dari apa yang dituliskan oleh Raja Salomo ini. 因此呢，我们要听所罗门所写的这个箴言。 Dalam bahasa aslinya, beberapa terjemahan Alkitab yang lain juga menyebutkan kata semangat yang dipakai pada bagian ini menggunakan istilah ruah. 那么在圣经中也有很多，在原文中很多来用这个形容这个经历，用作 rock。 Ruah ini dalam perjanjian lama memiliki banyak arti. 那么 rock 在旧约圣经中有很多的意思， Istilah ini bisa berarti angin atau nafas, 那么可以作为是风或者是气的解释， tetapi pada umumnya diterjemahkan dengan kata roh, 但是一般上呢是用灵来解释， yaitu satu keadaan di mana kita memiliki kekuatan yang bisa menggerakkan sesuatu. 就是我们有一些经历能够推动一切的东西。 Demikian juga istilah yang dipakai dalam kitab Amsal ini. 那么箴言书记载也是这样， Roh atau semangat yang kita miliki itu 我们所拥有的灵或是活力， dapat membuat kita menggerakkan sesuatu. 能够使我们能够推动另外一些东西， Dapat membuat sebuah perkara besar. 能够做出一番大作为。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 各位主所兄弟姐妹， ketika Allah menciptakan dunia ini dari debu tanah, 当上帝从尘土创造世界的时候， lalu menghembuskan napas hidup kepada tubuh manusia itu, 然后把一口气吹在人的身体中， maka nafas atau roh yang sudah ada dalam tubuh manusia itu, 所以人心中的那个气或者是灵， itulah yang menggerakkan manusia untuk beraktivitas. 能够推动人能够进行一切的活动， Seperti baterai pada alat elektronik. 就好像一个电子器里面的那个电池。 Baterai itulah yang menggerakkan alat elektronik ini sehingga dapat berfungsi dengan baik. 那么这个电池呢，就能够让这些电器能够操作得很好。 Dengan demikian menjadi jelas bagi kita sekalian, 所以这一方面对我们就很明显了。 seorang yang kehilangan semangat bukan disebabkan oleh keadaan tubuhnya, 一个人失去活力，不是因为他身体的情形， tetapi lebih dipengaruhi oleh kondisi batinnya atau rohaninya. 而是更在于他的心灵或者是他的内心。 Bacaan kita dari Amsal 18 ayat 14 ini berkata, 那么在我们这个刚才所读的经文这样子说， orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. 人有疾病，心人忍耐。 Atau dalam terjemahan lain disebutkan, roh seseorang dapat menopangnya dalam kesakitan. 或者是另外解释，人一个心里的那个灵呢，能够支持他的一切的痛苦。 Alkitab memberikan banyak contoh bagaimana anak-anak Tuhan mengalami kesulitan dan penderitaan. 那么圣经已经给了很多的例子，上帝儿女怎么样经历一些的困难和问题， Mereka juga mengalami penderitaan secara fisik. 他们也承受了肉体的痛苦。 Tetapi Alkitab menyebutkan mereka tidak menyerah kalah terhadap kesulitan dan penderitaan yang dialami. 但是圣经记载，他们并没有对他们所面对的一些困难或是痛苦而屈服， Mereka punya semangat hidup. 他们有生命的活力。 Karena yang menjadi sumber kekuatannya terletak kepada apa yang tidak kelihatan itu. 因为从看不见的东西能够找到那个经历的源头， Yaitu kehidupan rohaninya. 就是他的属灵生活。 Itulah sebabnya kitab Amsal ini memberikan dua perbandingan yang besar. 所以这个箴言呢，给了两个很大的对比。 Semangat yang memberi kekuatan dan mampu menanggung segala macam kesulitan 就是这样的活力，能够让他承担一切的痛苦， dibandingkan dengan semangat yang patah dan sulit untuk dipulihkan. 比起他灰心绝望，而且完全不能够恢复。 Dalam tulisannya, Raja Salomo ingin memberitahukan kepada kita sekalian. 从他的写作中，所罗门要告诉我们， Kehidupan rohani dan semangat hidup memberi pengaruh yang besar bagi kesehatan fisik kita. 一个人的那个属灵的生活呢，给予我们的生活非常大的影响。 Bahkan semangat dan kehidupan rohani yang baik akan membuat kita mampu mengatasi berbagai persoalan hidup.
一个人的那个生活的活力呢，能够使我们去面对一切的问题， termasuk diantaranya sakit penyakit yang dialami. 也包括所经历的一个疾病。 Di bagian awal tadi kita sudah membahas tentang kehilangan semangat yang dapat terjadi kepada siapapun. 刚才我们已经说了，失去活力会发生在任何的人身 Kita 上。 juga bisa mendaftarkan hal-hal apa saja yang menjadi penyebabnya. 我们也能够列出种种能够使我们失去活力的东西。 Kini kita tiba kepada satu esensi yang penting. 这个时候，我们来到一个很重要的本质： Bagaimana memulihkan kembali semangat yang patah. 一个人灰心绝望的时候，怎么样的能够恢复过来呢？ Kita tetap memiliki semangat hidup. 而且我们继续拥有生命的活力。 Maka satu-satunya cara adalah kita mau datang kepada Tuhan Yesus. 那唯一的方法就是我们要来到上帝面前， Kita menerima undangannya 我们要接受他的邀请， dan mau belajar kepada Tuhan Yesus. 并且向主耶稣学习。 Tuhan Yesus berkata kepada kita, 主耶稣对我们说 marilah semua kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 凡劳苦当中担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。 Setelah kita datang kepada Tuhan Yesus, 当我们来到主耶稣面前之后， maka bagian selanjutnya kita diminta untuk belajar kepada Tuhan Yesus. 接下来他要我们向主耶稣学习。 Sedikitnya ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus ini. 至少有两样东西是我们能够从主耶稣的生活学习的， Dan kita dapat meneladaninya. 并且我们能够效法他。 Agar lebih jelas, izinkan saya membacakan bagian firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 39. 要更清楚明白，让我们一起看马可福音第1章35到39节。 Markus 1 ayat 35 sampai 39. 马可福音1章35到39节。 Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。 Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. 西门和同伴追了他去， Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. 遇见了就对他说：“众人都找你。” Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana kita juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. 耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。” Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. 于是，在加利利全地进了会堂，传道赶鬼。 Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, 各位主水兄弟姐妹， apakah yang membuat Tuhan Yesus tidak kehilangan semangat? 是什么让主耶稣没有失去他生活的活力呢？ Pertama, 第一， karena Tuhan Yesus menyediakan diri untuk berdoa. 因为上帝完全的预备自己向上帝祷告。 Kisah ini diawali dengan pelayanan Tuhan Yesus yang sedemikian banyaknya. 那么这个故事的起初就是讲述主耶稣做了很多的服事， Dari pagi sampai malam hari, Tuhan Yesus melayani banyak orang. 从早上到晚上，主耶稣侍奉了很多人。 Tentu kegiatan ini sangat melelahkan. 当然，这样的活动非常的使他心 Karena 疲劳， banyak orang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. 因为很多人需要从主而来的帮助。 Tetapi sebuah pelajaran penting dan berharga kita bisa teladani dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 但是我有一个非常重要和宝贵的功课，是我们能够向主耶稣学习的。 Di tengah kesibukan yang dilakukannya, 在主耶稣的忙碌当中， di tengah padatnya tugas pekerjaan yang dilakukan, 他的繁重的一些任务当中， bahkan mengalami kelelahan secara fisik, 他的肉体经历了疲惫。 Tuhan Yesus menyediakan diri untuk berdoa dan bersekutu dengan Allah Bapa. 但是主耶稣却预备自己向上帝祷告，和上帝一起团契。 Itulah yang membuat Tuhan Yesus tidak kehilangan semangat di dalam menjalani hidup dan juga pelayanannya. 这就使主耶稣在生活当中没有失去他的活力，并且能够侍奉主。 Disadari atau tidak, saudara-saudara sekalian. 无论我们意识到或没有意识到， Rutinitas dan kesibukan membuat kita mengalami kelelahan, 一切的惯律、一切的忙碌，使我们经历了肉体的一些疲惫， baik secara fisik maupun mental. 无论是在肉体上或心理上， Bahkan seringkali kita meminta, 甚至很多时候我们要求， kalau boleh 1 minggu itu ada 7 hari, bukan 7 hari.
如果可以的话，一个星期不只是7天； Kalau boleh 1 minggu itu ada 8 hari. 如果可以的话，一个星期有8天， Supaya hari ke-8 kita bisa beristirahat. 好让第8天我们可以休息。 Kita seringkali merasa kekurangan waktu. 我们很多时候呢就觉得不够时间， Bahkan sejujurnya kita seringkali tidak punya waktu untuk orang-orang yang kita kasihi. 甚至呢，很多时候我们没有时间留给我们所爱的人。 Ketika keadaan ini terjadi, 当这样情形发生的时候， maka kita perlu jujur dengan diri sendiri. 那么我们要对自己坦白， Cepat atau lambat, 迟早的问题， kita akan segera kehilangan semangat. 我们将会失去一切的盼望。 Ibarat handphone yang kita miliki, baterainya sudah mulai lowbat. 就好像我们的手机那个电源已经低电量了。 Semahal dan sebagus apapun handphone tersebut, 无论你的手机是多名贵或是多出名的， kalau kekurangan daya, 如果没有电源的话， maka handphone itu tidak akan pernah berfungsi. 那么我们的手机就不能够操作了。 Demikian juga dengan hidup kita. 那么我们的生活也是一样， Saat keadaan seperti itu, 这样的情形当中， saat daya hidup kita mulai kendor, 当我们的那个能量开始缺乏的时候， maka kita perlu seperti baterai yang low ini, kita perlu mencasnya kembali. 就好像我们那个手机的低电量一样，我们要尽量的去充电。 Bukankah kita mudah sekali kehilangan semangat? 我们不是很容易失去一些活力吗？ Maka obat yang paling ampuh dalam mengatasi masalah ini 所以最有效的药物来应付这个问题的就是， adalah belajar seperti Tuhan Yesus. 就是向主耶稣学习， Mau menyediakan diri datang kepada Tuhan. 愿意预备心来到上帝面前， Mau menyediakan diri untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. 能够预备心来祷告，并且跟上帝一起团契。 Kedekatan dengan Tuhan itulah yang memberi pengaruh besar bagi kesehatan fisik dan rohani kita. 因为只有上帝能够赐给我们很大的影响，对于我们的肉体或是心灵。 Seperti janji firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29. 就好像在以赛亚书所的应许一样， Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 以赛亚书说：“疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。” Pelajaran kedua yang dapat kita teladani dari Tuhan Yesus agar kita tidak kehilangan semangat adalah 第二点，我们能够从主耶稣学习，好让我们不会失去活力的，就是 memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. 就是拥有能够爱那些失散灵魂的心。 Firman Tuhan yang dikisahkan oleh penulis Injil Markus ini menjelaskan, 那么上帝的话语在马可福音记载， murid-murid mencari Tuhan Yesus dan memberitahukan bahwa banyak orang mencari Tuhan Yesus. 那么门徒们寻找主耶稣，告诉主耶稣说，众人都找他。 Apakah reaksi Tuhan Yesus ketika murid-murid mengatakan kalimat itu? 当他的门徒这样说的时候，主耶稣的反应是怎么样的？ Tidakkah seharusnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, 那么主耶稣不是应该对门徒们这样说？ kita sudah sangat lelah. 我们已经很疲惫了， Kemarin kita sudah bekerja seharian. 我们已经一整天的工作了， Maka kita perlu beristirahat. 所以我们需要休息。 Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata demikian. 但是主耶稣却不是这样子说， Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang sangat menyemangati murid-muridnya. 主耶稣说了一句话，非常的使门徒们能够起劲和有活力的。 Dia tidak ada keluhan sama sekali 他完全没有怨言， terhadap perkataan murid-murid itu. 对于门徒们所说的话， Tuhan menyemangati mereka 那个主耶稣激励他们 dan berkata demikian. 这样子说： Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. 我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 贵族才是那姐妹， Tuhan Yesus tidak menafikan adanya kelelahan yang dialami oleh murid-murid dan juga oleh kita. 那么主耶稣并不否认那个他的门徒们所经历的一些的问题。 Tuhan Yesus mengerti kita akan mengalami kelelahan ketika kita bekerja, mencari uang, atau melayani Tuhan. 主耶稣明白我们，当我们已经尽力、已经耗费心力去工作、去找钱的时候， Tetapi apa yang diperlihatkan oleh firman Tuhan ini, 但是这些经文所告诉我们的， yaitu adanya sebuah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita sekalian, 就是主耶稣赐给了我们一个榜样， yaitu di mana ia tidak kehilangan semangat. 就是他永远不会失去
活力。 Tuhan Yesus tidak kehilangan semangat dalam menjalani hidup dan pelayanannya. 他在过生活或者是在服侍当中都不会灰心，不会失去活力， Karena ia memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. 因为他拥有那个爱，那个寻找失散灵魂的心。 Ia tidak kehilangan semangat karena ada nilai berharga dari apa yang dikerjakannya. 他永远不会灰心，因为呢，他所做的东西都有永恒的价值。 Kalau kita mengerjakan sesuatu dan dalam pekerjaan itu ada nilai berharga yang akan kita kerjakan, 如果我们做某样东西，在这个东西里面有一些宝贵的价值的话， maka sejatinya itu tidak akan membawa kita menjadi kendor. 所以这样呢，就不会让我们松懈。 Mengapa banyak orang tua bekerja lelah, memberi nafkah bagi anak-anaknya, tetapi mereka tidak patah semangat? 为什么一些家长他们劳心劳力的去为找工作，为养活他的家庭孩子呢？ Karena ada nilai berharga di dalamnya. 因为在当中有一些宝贵的价值。 Demikian juga dalam pekerjaan pemberitaan Injil. 那么传福音也是一样， Apa yang Tuhan Yesus dan kita lakukan 主耶稣所做的和我们所做的， dalam memberitakan Injil itu terkandung nilai berharga yang sangat besar. 在传福音当中，包含了一个贵重的一个价值， Yang tidak mungkin bisa dibeli dengan apapun. 是不能够用任何东西来买的。 Berita Injil ini adalah tugas berharga yang menyemangati kita sekalian. 那传福音呢，是一个很宝贵的一个任务， Yang oleh Rasul Paulus dikatakan dia berhutang Injil. 就好像主保罗说：“我欠了他的债。” Karena pemberitaan Injil ini memberi dampak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. 因为传福音对一个人的那个生活有很大的影响， Itulah yang menyemangati Tuhan Yesus. 这就是能够使主耶稣有充满活力的。 Itulah juga yang selayaknya menyemangati kita 那 sekalian. 么同样的也应该让我们充满活力， Karena dengan berita Injil, 因为接着传福音， orang akan memperoleh kehidupan yang penuh dengan pengharapan. 人呢就拥有在生活当中拥有盼望。 Mereka yang tersesat 那些迷失的人， dapat menemukan jalan pulang untuk bertemu dengan Allah Bapa. 他们能够找到归路，能够跟上帝见面。 Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. 各位主宰师妹姐妹， Ketika api pelayanan kita mulai padam, 当我们服侍的火焰开始熄灭的时 atau 候， semangat pelayanan kita mulai kendor, 或者是我们服侍的活力开始慢慢的松懈的时候， mari belajarlah kepada Tuhan Yesus. 我们要向主耶稣学习， Teladanilah Tuhan Yesus. 要效法主耶稣。 Dia mengerjakan sesuatu untuk hal yang bernilai. 他所做的一切是为了永恒的价值。 Teladani akan Tuhan Yesus yang tidak kehilangan semangat dalam mengasihi jiwa-jiwa terhilang. 那么主耶稣在爱世上灵魂当中，他从来不会失去活力。 Adakah hal-hal yang membuat kita kehilangan semangat? 是什么东西让我们失去活力呢？ Maka dalam kesempatan ini, 所以接着这个机会， mari kita minta kepada Tuhan. 让我们祈求上帝， Berikan saya hati yang mau dekat kepada Tuhan. 让我们拥有一颗愿意亲近上帝的心， Berikan saya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. 赐予我一颗爱世上灵魂的心， Supaya semangat untuk melayani orang lain itu terus berkobar dalam hidup kita. 好让那个服侍别人的活力一直在我们心里燃烧。 Mari kita mengambil waktu tenang di hadapan 让 Tuhan. 我们在上帝面前安静片刻。 Saudara yang bisa berlutut, silakan mengambil waktu untuk berlutut. 那些能够跪下来的，就另外一点时间跪下来， Renungkanlah akan firman Tuhan. 思想上帝的话。 Adakah kita mulai kehilangan semangat? 我们是否已经开始失去活力呢？ Adakah kita mulai berkeluh kesah? 我们是否开始发怨言呢？ Mari gunakan waktu untuk datang berdoa di hadapan Tuhan. 只用一点时间在上帝面前祷告， Mari sediakan diri kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. 预备自己永远与上帝沟通。 Di tengah-tengah kesibukan kita. 在我们的忙碌当中 Di，tengah-tengah kelelahan fisik kita. 在我们肉体的疲惫当中， Kita perlu menyediakan diri berdekat kepada Tuhan di dalam doa. 我们必须在祷告中愿意预备自己来就近上帝。 Ketika kita mulai kurang semangat, 当我们开始缺乏经验活力的 mari 时候， kembali kepada panggilan hidup kita. 让我们重新回到我们生命的呼召 Dan，mau belajar kepada Tuhan Yesus. 愿意向主耶稣学习， Mengasihi jiwa-jiwa terhilang. 爱那些失散的灵魂， Memberitakan Injil. 传福音， Dan itulah yang akan menyemangati hidup kita. 这就会使我们生活充满活力。 Mari kita mengambil waktu tenang dan berdoa kepada Tuhan. 让我们安静在上帝面前向他祷告。